letak masa binding tu semua, dia ada letak yang bahagian plastik kat depan kan. Aku punya tak ada, memang semua kertas. Yang paling depan tu dengan ada kesan tai cicak. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Peci Gelap Bukan Kongsi Gelap. Jadi hari ni kita ada Koyak Podcast. Jadi kita nak teruskan dengan geng kita. Yang pertama kita ada Acik Pinky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, seterusnya kita ada Lokman Abul. Yo, what's up bro? Apa khabar? Alright, okay. Seterusnya kita ada Hanif Itik yang menemani kita. Alright. Dia temani kita lah, dengan gambar dia yang senyum. Gambar yang aku curi kat Facebook dia. Okay. Baik aku tak nampak. So puasa aku esok. Itulah. Tapi memang senyuman dia memang membau maut siap. Alright, so kita punya topik kita hari ni adalah pengalaman you kelihatan lah sekolah di sekolah normal. Alright. Jadi konten ni konten yang aku ambil inspirasi daripada YouTube channel orang buta yang lain. So yelah, bukan nak curi konten lah, tapi saja nak follow. Alright. Okay, so inspire betul. So, dia memang betul-betul menginspirasikan aku. Jadi kita nak bincangkan tentang sekolah. Kita akan beritahukan pasal early life education kita orang sebagai orang yang buta bersekolah di sekolah yang biasalah kan, sekolah menengah kebangsaan. Aku rasa Lokman sekolah menengah kebangsaan, macam Makcik pun sama, aku pun sama. Aku rasa Mirul pun sama juga kan. Aman? Ramai lagi sebenarnya. Ya, bukan dia orang tak bersekolah, bukan dia orang tak bersekolah lah. Dia orang sekolah aja, tapi yang ada dia orang ni lah, kita orang tiga lah setakat ni. Ikut kelapangan masa lah, bukan kita orang tak jemput sebab semua tak bersekolah. Sebab yang free tiga ni je. Betul. Bukan kita orang tak PM dia orang. So so kita nak bagi yang inilah cerita first. So siapa nak cerita dulu ni sekarang ni? Lokman lah cerita dulu. Macam mana? Aku Acik dulu lah sebab nama tadi introduce Acik kan. Acik dulu lah. Okay, Acik dulu. Kita orang lah. Aku disiplin tinggi kena ikut. Man, kau paling tua man. Abang first, abang. Betul dah man. Kau paling tua dalam grup Peci Gelap yang tak kahwin lagi man. Adalah. Okay. Umur tu nombor je. Okay, so aku akan start dulu lah macam mana. Okay, so sebenarnya cerita dia adalah aku ni aku rasa aku start tak nampak, aku perasan aku start tak nampak secara betul warnanya lah. Sama macam Bedu. Waktu aku darjah 1 lah, bila aku warnakan kucing warna hijau kot, tak salah aku. And then cikgu tu cikgu bising lah, kenapa warna kucing warna hijau kan. Macam kucing bukan warna hijau So waktu tu aku rasa aku betul warna. And then start dari situ lah. Darjah 6 tu aku dah start tak nampak whiteboard. Aku start tiru member sebelah lah. Bukan member lah, awet sebelah tu lah. Tapi tak tahu lah, aku tak ada perasaan pun kat dia. Terpaksa darjah 6 kan. So itu lah, nak ikutkan suatu sekolah rendah tu lah, aku dah start rasa mata aku kurang. Aku dah tak nampak sangat kan. Tapi tu aku rasa waktu bila aku jadi budak kecil ni, aku tak tahu kan apa benda masa depan tu holes kan. Macam kalau aku buta, kalau aku tak nampak, kalau aku buta warna, okay, kau tak boleh buat benda ni, kau tak boleh buat kereta, kau tak ni, aku tak tahu pun kan. Sebab waktu tu aku memang betul-betul minat dekat kereta kan. So macam tu, waktu tu aku tak tahu lah apa benda yang akan jadi kat aku tu. So itulah cerita dia. Tapi Alhamdulillah, even waktu tu mata aku tak berapa nak nampak whiteboard, aku tiru member sebelah kan untuk tengok matematik lah, especially kan. Matematik kalau mata tak nampak susah tu. Serius. Aku fail tu. Aku fail mat. Sebab tu lah, sebab tak nampak. So memang agak susah lah ni kalau mata hang tak nampak.
So hang ambil matematik kan. So tapi waktu tu sekolah rendah UPSR kacang lah. Waktu tu Kacang kacang kan. Kacang pun tengah teman sekarang ni dengan muka dia yang senyum. Aku tak boleh belah tengok muka dia ni. So tapi alhamdulillah waktu tu UPSR aku dapat keputusan yang cemerlang. So itu lah. Tu for the next chapter aku akan teruskan. So tapi aku nak sambung cerita ni dengan Acik dulu lah. Apa ni, macam mana Acik punya cerita waktu dia ni lah sekolah rendah dulu ataupun tadika ke ataupun Aku sekolah rendah okey, tadika pun okey, alhamdulillah. Masuk sekolah menengah sekolah menengah yang Masa sekolah rendah tu mata normal macam biasa lah. Tak ada masalah langsung. tak gegar lah Cik. Gegar. Oh gegar. Gegar sebab ada insiden sikit kecil-kecil dulu. Aku pernah insiden dengan ayah aku. Dia macam mana dululah waktu kecil-kecil mak aku pernah cerita dulu, kami pernah naik kereta, and then aku baby lagi lah macam tu. Lepas tu ayah aku accident, and then accident kan tu kan apa orang panggil impact kan. Automatik aku dipelukkan mak aku tu, aku hempah kepala aku ke dashboard, ke debong macam tu. Tapi dia gegak ni dia tak ada lah daripada dulu macam tu macam tu tak. Dia start daripada darjah berapa darjah 6 kot. Dia laju sikit. Start form 1 dia makin laju. Dia macam ni lah, dia macam mata hang makin teruk, dia makin laju gegaran dia. Dia macam tu. Dia masa sekolah rendah tu kira boleh membaca macam biasa. Normal lagi lah, boleh katakan nothing lah. Alhamdulillah lah. Tapi hang rasa gegar jugalah. Gegar aku tak rasa. Sebab dia sangat slow. Ayah aku cakap, aku pernah tanya juga ke family ke, mak aku cakap kalau tengok tu memang tak nampak lah dia gegar, dia macam cek sikit-sikit. Dia gayang sikit, betul dia berhenti balik. Dia gayang sikit, dia berhenti balik. Ada macam tu. Bila start aku tak perasan dah sebenarnya sebab mata makin terang kan. Makin terang. Mata masih terang. So pergerakan tu hang nampak dia biasalah, kiri kanan gegaran tu. Start daripada aku form 2 kot. Form 2 tu aku dah macam makin teruk lah mata aku, pakai spek lah macam tu. Form 2 yang kau start pakai spek? Sekolah rendah tu. Sekolah rendah tu pakai juga tapi pakai memeng. Pakai suka-suka lah, macam kau ingat Acakul lah macam tu. Aku tak ingat. Tapi bila rasa nak pakai kan. Dia tak nak pakai, buka buang kan. Macam itulah selalunya. Yang betul-betul aku pakai spek ni form 2 lah, yang betul-betul aku kena pakai. Kalau aku tak pakai, aku tak apa nampak sangat lah. Tapi nampak lah juga, still boleh bawa. Esker, bawa motor boleh lagi tau. Dia macam, mata aku ni makin lama dia makin teruk. Betul-betul aku rasa. Masa sekolah rendah tu berapa power, ingat tak? Sikit je. 10-10 je kot. 100 lah. Kira masih terang lah waktu tu. Terang lagi masih. Ibarat macam kanak-kanak biasa lah. Pada sekolah menengah lah yang aku rasa macam apa hal mata aku ni, dia macam tu. Okey lah. Tapi tinggi power aku 1,200 macam tu. Kayaknya apa? Power kau 1,000 apa? 1,500? 1,200 gitu lah. Itu waktu kau form? Form 2. Form 2. Okay, tak apa. Nanti cerita kita form ni kita akan sambung. Nanti let dulu. Aku nak tanya Lokman lah. Macam mana Lokman kan? Lokman punya cerita kan. Waktu zaman-zaman dia tadika dulu kan. Aku masa sekolah rendah zaman tadika dulu sebab aku start pakai spek 6 tahun. Kira aku 6 tahun? 6 tahun aku start pakai spek. Waktu power dalam 100 lah, lebih kurang lah macam tu, seingat aku. Jadi tapi tak ada memberi kesan sangat sebab macam aku sekolah rendah, sekolah tadika lu macam budak baik. Jadi dia macam okey lah belajar dengan cikgu pun. Cikgu bagi tunjuk ajar tu
mudah faham lah, tak ada nak orang kata masalah sangat lah untuk pembelajaran tu. Tapi aku start darjah 6 kot. Tu dah masuk 1000 lah power aku. Dia daripada 6 tahun tu tiap tahun memang akan naik power aku sampai darjah 6. Sama macam kita. Oh, korang buat chapter 1 tadika sekolah rendah dulu Betul tu cik. Nampak sangat cik tak dengar aku briefing tadi. Patut korang tak tanya aku sekolah menengah. Okey. Boleh balik Yalah. Ampun lah. Okey Man, teruskan Man. Makin naik dia start darjah 6 lah rasa start masuk 1000. 1200 masa tu. Lepas tu 1200 lah. Lepas tu masa tu okey aku boleh macam hang juga Aziz boleh naik basikal, naik motor lepas lagi lah. Tapi darjah 6 tu tak adalah naik motor, naik basikal lah. Kira macam nak cakap macam mana lah. Masa aku darjah 5, darjah 4, darjah 5 tu aku dah mula ada masalah dengan blackboard lah. Dah tak boleh nak duduk belakang-belakang sikit, akan ada masalah lah. Jadi setiap kali berpindah tahun tu, masuk kelas baru ke apa, aku akan minta dekat cikgu tu nak duduk paling depan. Walaupun aku memang tak suka duduk depan. Kau minta iyalah. Minta duduk depan. Sebab tak nampak kalau duduk barisan kedua pun dah out dah tak boleh tengok lah. Barisan pertama tu baru boleh nampak apa yang cikgu tulis dekat papan hitam tu. Boleh okey lah, alhamdulillah lah. Cikgu aku baru pun ingat lah satu benda Man. Aku darjah 6 aku pernah apply UPSR yang tu tulisan besar tu sebab cikgu aku macam bagi suggestion kat aku sebab aku kalau tulisan-tulisan kecil aku lambat nak tangkap tau. Aku baru ingat tu. Tak tahu aku korang sama tak ambil UPSR yang tulisan besar? UPSR okey okey, pakai yang biasa lah. Yang normal. UPSR pun aku normal jugalah. Paper aku dapat paper tu aku ingat lagi. Okay, aku baru ingat. Sebab waktu tu tulisan-tulisan kecil memang aku boleh baca tapi lambat. Dia macam kena kecilkan mata dulu. Tengok, okay, baca. Lepas tu cikgu aku pernah suggest kat aku. Korang tak ambil yang tu? Satu lagi dia sebab masa aku sekolah rendah dulu dia masih pakai blackboard tau, papan hitam. Jadi dia sebenarnya lagi jelas lah kalau compare dengan whiteboard. Macam aku sekolah menengah tu dah pakai whiteboard. Lagi tak nampak lah cerita dia. Tambah nak habis kan. Kabur. Tak tambah lagi pakai ni warna merah punya ni pen. Oi bodoh siap aku kata. Betul. Aku sekolah rendah whiteboard lagi lah. Alhamdulillah whiteboard betul lah whiteboard. Kalau gelap macam hujan kan mendung kan. Still boleh nampak lah sebab dia warna putih kan. Belakang gelap. Betul. Kalau benda belakang putih tulisan tu hitam, lambat tu. Betul. Dia sebenarnya lebih keselesaan kepada murid-murid lah. Murid-murid siap. Tapi aku rasa mungkin susah untuk para guru kot sebab tangan diorang kotor kan, kapok kan. So mungkin aku kalau dulu kat sekolah aku dulu aku rasa blackboard tu ada dekat certain kelas lah. Kebanyakannya kelas yang bawah-bawah lah kan. Dia orang ada blackboard. So kelas atas ni pakai marker lah kan, whiteboard. Whiteboard lah. Wah. Betul lah time sekolah rendah. Kira masih tak terasa sangat lah masalah penglihatan ni. Tapi kalau tak pakai spek memang apa pun tak nampak kat depan tu. Muka orang pun rasa tak cam kot. Kalau tak pakai spek. Kalau macam aku spek tu sekadar spek lah. Aku kalau nak tulis aku nak baca memang aku akan buka spek. Aku tak boleh baca pakai spek. Dia mata gegar kan. Bila ni terjadi waktu aku tadi sekolah rendah Sorry. Tak chapter lah.
Tak apa. Acik tengah pening. Kita teruskan dengan chapter sekolah menengah. Aku rasa time sekolah menengah ni taklah apa mata ke apa yang gegar sebenarnya ni. Yang betul sekolah menengah yang aku pakai nak baca menulis memang aku tak pakai. Aku akan buka spek tu letak ke atas tu. Macam sangkut dekat dahi tu. kat bahagian atas kepala tu kan. Kalau aku baca atau tulis pakai spek memang aku tak boleh tu. Sebab mata gegar and then power kau tinggi. Dia jadi macam tak boleh nak fokus tau. Fokus lari 100%. Tapi bila pergi ke doktor, aku rasa power aku tinggi sebab ni tau. Sebab sebelum aku naik ke 1000 something tu, naik jugalah 800, 600. Tapi aku paksa juga sebab doktor cakap pening tu perkara biasa. Aku kalau sakit, kepala tu memang kau punya sakit. Tapi doktor cakap biasa ni. Cikgu pun cakap normal. So aku push jugalah, push. Faham, 1200 maksimum lah tu, paling last. Lah sama lah aku pun sepatutnya kalau ikut yang apa bukan doktor yang kedai spek tu nak buat spek tu kan, dia check kat situ power aku lebih lagi dalam 16 macam tu lah, 16, 15. Tapi sebab mata aku tak boleh tahan lah, aku ambil yang 12 je lah. Memang dah tak boleh go tu, kotak dia rasa mata tu memang tak selesa lah, memang tak best lah rasa. Jadi aku stick dengan 12. Rasa macam tegang je biji mata kan. Macam nak pecah kan. Betul. Orang sama dengan aku lah rupanya. Kau cerita ada spek mata. So aku pun nak cerita lah. Aku pun ada gak spek mata dulu test. So saja nak sibuk lah dengan korang sembang dua je. Aku seorang kat sini. So aku pun ada juga test spek mata. Tapi spek mata yang aku test tu diorang tak ada power yang aku boleh pakai lah. Kerana power aku bukan tinggi, bukan rendah, bukan tengah-tengah. So aku tak boleh pakai spek mata lah. So sebab tu waktu aku sekolah rendah dulu, aku tak boleh nak pakai spek mata. So waktu sekolah menengah, kita masuk ke next chapter. So ke chapter sekolah menengah. Aku rasa kat sini ramai lah ada kisah-kisah diorang kan. Di mana sekolah menengah korang dah start menjadi memberontak, ponteng kelas. So adalah fall in love, lepas tu break up kan. Macam Lokman, pecahkan tayar cikgu. Lokman selalu lah kan, heartbroken kan. Aku tak pernah bercinta, tak ada pengalaman. Alright, so waktu aku cerita sekolah menengah ni, so aku dulu sekolah menengah, cerita pasal form 1 ni. Form 1 aku ada masuk, aku start cerita sampai masuk PMR dulu PMR. Lokman apa, PT3? Aku PT3. Sebab aku baru kan, dah zaman baru, era baru. Kau yang paling muda kan kat sini. So cerita dia waktu aku form 1 tu, aku masuk kelas yang tu bukan bahasa Arab lah kan. Kelas yang bukan bahasa Arab. Jadi aku rasa aku duduk antara yang ke belakang dan tepi. So memang tak nampak whiteboard tu. Dan aku rasa prestasi aku memang teruk lah waktu tu. Waktu tu aku kelas yang first lah waktu tu, yang bukan Arab kan, aliran Arab. So waktu tu memang agak struggle sebab cikgu duk push. Sebab kelas first ni dia macam, kamu ni dah kelas first. Biasa lah cikgu-cikgu zaman tu. Waktu ni ada nama seorang cikgu. Aku boleh namakan dia Cikgu Ham lah, Cikgu Ham. Bukan nama sebenar. Okay, so Cikgu Ham ni form 1 lah. Nanti dia akan berkaitan dengan cerita aku yang seterusnya. Cikgu Ham ni ngajar aku bahasa Melayu lah. Alright, so waktu ni dia okay je. Tapi mulut dia agak pedas lah lepas macam tu. Okay, so end up waktu tu aku rasa form 1 aku biasa-biasa je, tak turun kelas. Form 2 tu pun aku pun dah start rasa memberontak. Aku dah sedar mata aku makin teruk. Form 2 tu aku duduk paling belakang sekali kat dalam kelas. Aku tak tahu kenapa aku duduk paling belakang sekali. Aku duduk dengan member aku yang spek mata dia pun problem juga. So kira orang yang paling belakang tu tak nampak langsung. So aku tak tahu aku nak tiru siapa. So macam tu lah secara waktu tu form 2 memang agak menarik lah. Masa tu kau dah tahu kan pasal masalah mata kau kan, ke kau ingat macam rabun biasa? Aku dah start ada appointment mata start darjah 5 atau darjah 4, aku tak ingat.
Sebab abang aku ada sakit mata juga kan. Glaukoma sama. So doktor suspect aku glaukoma tapi tak ada glaukoma lagi. Pressure aku okey. Cuma aku ada muscular dystrophy saraf mata tapi diorang pun tak tahu lagi. Cuma diorang suspect muscular dystrophy. Saraf mata aku makin teruk lah kot kan sebab tu. So tu lah waktu form 2 tu pun aku dapat berapa A je pun. Tak ingat. So tak turun kelas. Dan waktu form 3 tu waktu tu nak PMR. Kau faham-faham lah waktu PMR tu memang rushing lah kan. Waktu PMR tu memang semua stress, rushing. Aku pun duduk dengan member aku yang mata tak nampak tu juga. Elok meluah perasaan lah sambil ambil. Sebab senang. Sebab dia jenis pemalas dengan aku pun jenis pemalas. So memang geng kita orang belah sana ada 4 orang. 4 tu semua malas. So senang cerita waktu in the end of the day PMR tu geng kita orang 4 orang tu 2 daripada kita orang dapat straight A. Aku tak dapat straight A pun. Aku tak dapat straight A lah senang cerita. So kau tak cukup malas lah tu. Tu lah. Aku rasa aku dah lagi malas. Kau kena tambah lagi malas lagi mesti dia dapat penuh. Mesti dia dapat straight A. Aduh, siap. So start daripada PMR tu lah. And then habis PMR tu aku ada join contest contest zone kot untuk berlakon something like that yang kita menang nombor 1. So ada lah kaitan kenapa aku cerita benda ni dengan benda yang aku nak cerita lepas ni lah. So tu lah daripada cerita aku mata aku dia gradually makin teruk dan aku punya position dalam kelas pun makin teruk. Result aku pun nak ikutkan makin teruk tapi ada nasib baik lah kan. Macam mana pula dengan kau cik? Kau ada nasib baik enggak ke macam mana? Form 1 aku tak ada masalah bab mata tapi aku ada masalah bab culture lah. Sebab aku sekolah rendah, aku sekolah semua lelaki tau. Dia sekolah gay kan. Mampus lah. Adalah ni. Geng kunyit Ni kawan-kawan aku dekat form 1 dulu kalau dengar. Aku dulu sekolah, nama sekolah ni sekolah Kebangsaan Ibrahim tau. Sekolah Kebangsaan Ibrahim ni sekolah semua lelaki. Lepas tu sebelah aku sekolah convent pada Berry. Itu semua perempuan. So baik. Bila aku masuk sekolah menengah ni kira 2 orang je kot daripada sekolah Ibrahim ni. Sekolah Ibrahim ni kira dekat Sungai Petani ni sekolah rendah yang paling top lah. Budak-budak cerdik macam tu. So bila dengar daripada sekolah Ibrahim je, sekolah gay. Itulah. Aku bukan gelaran lah itu. Cikgu panggil sekolah Ibrahim. Daripada mana sekolah Ibrahim? Sekolah gay. So form 1 ni aku tak ada sangat bab masalah mata. Sebab aku di depan lah aku nampak lagi. Boleh lagi lah duduk depan tulis whiteboard semua. Blackboard sorry. Time sekolah form 1 aku whiteboard lagi. Blackboard lagi. Tapi aku ada masalah dengan sekelas dengan perempuan lah. Aku memang rimah gila. Jadi tak selesa Tak selesa kalau kau. Yelah kalau kau sekolah lelaki tak buat aja sekolah apa kan. Laki-laki je kan. Relax Jadi segan lebih bila ada perempuan. Dan aku terpaksa dengan perempuan pula. So kami bukan semualah ada 2-3 kelas macam tu kot. Maksudnya 2-3 subjek kena duduk split lah, kena pecah kan. Perempuan. So aku kena duduk perempuan. Petik nama please. Ada Atirah. Ingatkan mail. Okay. Belum lagi teman. Belum. Atirah ni Atirah and Arina. Seorang lagi Arina. Diorang ni sangat Stephen ni budak baik lah. Aku dulu tingkatan 1 kelas nombor 3. Nombor 3 103 lah. 103 kira depan lah kelas nombor 3 daripada 15 kelas. So depan lah juga kan 103 ni. So aku nak belajar tu kalau aku tak nampak aku tu Atirah tu lah ada banyak juga lah membantu. Tapi tak dia tak nampak tu bukan dari segi papa hitam tau, tapi benda-benda yang kecil macam aku contoh daripada aku darjah 6 tu. Benda yang kecil aku lambat. Jadi Atirah tolong besarkan lah.
Dia tolong aku lah. So kat situ aku masih okay. And then exam aku agak teruk lah sebab form 1 aku agak sangat buah jumpa kawan-kawan baru. Aku daripada 103 aku drop ke 207. Tingkatan 2 aku turun ke kelas nombor 7. Aku turun 4 kelas. Bayangkan lah, memang kena hantam lah. Start pada tingkatan 2 ni lah mata aku dah rasa macam tak okey sangat. Masa tingkatan 2 form 2 tu Syekh, Atirah kelas mana? Kau sibuk nak tahu Aku tak tahu. Aku tak kontak yang satu-satu. Tak. Tak ada. Tak ada. Tingkatan 2 tu alhamdulillah aku jumpa best friend aku dan sampai sekarang dia ni best friend aku lah. Kira tingkatan 2 ni aku dapat duduk tengah-tengah sebab tingkatan 2 aku ni bercampur Cina, Melayu dengan India tau. So, aku tak tahulah ni macam racist sikit lah kot, macam diskriminasi lah. Ketua kelas aku Cina, ketua cikgu aku Cina. So dia bagi budak-budak Cina duduk depan, budak-budak India duduk tengah, budak-budak Melayu duduk belakang. Aku tak faham kenapa. So aku di belakang memang aku tak nampak lah. Sebab form 2 tu aku start pakai spek 1002 something tu memang aku tak nampak. Dan aku tiru kawan aku macam Pak An tadi. Sama juga lah step kami. Nama. Kalau perempuan bagi nama, lelaki tak payah pun tak apa. Lelaki tak apa. Terus kita. Tak kena ketua kelas, ketua cikgu kelas kau. Guru kelas lah. Cikgu guru kelas kau ada apa? Dia asingkan lah kaum. Dia tak bagi hampau semua campur. Dia Cina di depan. Perempuan ikut dan perempuan boleh campur. Perempuan cuma lelaki ni Cina di depan, India di tengah, Melayu di belakang. Aku pun tak faham kenapa. Tapi tingkatan 2 aku ni okey lah, aku tak lah rasa beban sangat sebab member aku cakap tadi tu, dia sampai dia tulis tu sampai dia membaca. So dalam masa yang sama aku boleh tulis nota tu seiring habis sekali dengan dia. So contoh macam dia nak tulis nama aku Syamil, so automatically dia akan baca dan sampai dia tulis, dan aku pun akan tulis sampai dia baca tu. Faham tak? Faham. So tak perlulah dia tulis habis and then dia bagi buku lah. So aku rasa taklah beban sangat tingkatan 2 tu. Then pergi ke tingkatan 3. Tingkatan 3 aku sebab aku dapat balik naik kelas, aku naik balik kelas nombor 3, 303 tu. Daripada 15 kelas. Aku tak dapat kawan aku tu. Kawan aku tu dia duduk 304, aku 303. Dan mata aku makin teruk. Dan aku tingkatan 3 tu tingkatan 3 ni agak damn lah. Aku dapat cikgu yang tak memahami. Aku dapat kawan yang malah belajar. Aku nak belajar tapi dia malah belajar. So struggle lah situ. Memang kau nak tulis nota, boleh nak baca tak boleh buat teks apa. Kiranya lepas daripada 207 naik 303 tu, mana dah naik 4 kelas kan? Kira masih tak jumpa lagi Atirah. Atirah 301 man. Dia pandai man. Dia naik. Dia pandai. Dia pengawah. Dia pandai dan dia sangat tegah. Ini contoh Atirah je tak aku ni. Dan 3 ni aku agak nakal lah sebab mata aku time tu dah teruk lah. Boleh kata kategori dah teruk lah. Dan aku banyak ponteng sekolah, ponteng kelas sebab aku dapat cikgu mat yang tu lah cikgu. Aku malas sebut lah nama dia. Nama, petik nama samaran. Nama samaran samaran. Ada Salsabila. Macam bukan samaran je. Yang sikit lah. Puas lah. Roommate aku dia memang 100% tak faham aku. Dia kata aku malas belajar sebab aku tak nampak apa dia tulis kat depan tu. Memang 100% aku tak nampak. So aku tak buat lah. Aku cakap ada cara elok, dia hantam aku, dia hempah kepala aku, dia sepak aku, dia cubit aku. Ni real. Kata real. Dahsyat. Alasan dia satu je, malah dia kata.
kata, hang malas ni. Saya cakap, saya tak nampak cikgu. Serius, saya tak nampak. Tapi time tu aku tak ada OKU lagi, tak ada kad lagi. So tak boleh nak proof lah benda tu kita tak nampak kan. Ya. And then cikgu sejarah aku pun tak memahami aku. Cikgu BM aku pun tak memahami aku. Cikgu sains aku pun tak memahami aku. Kau bayangkan lah struggle macam tu. Memang stres, habis stres lah. Sampai aku ponting sekolah. Sampai aku dapat amaran kedua. Amaran ketiga aku kena buang. Bayangkan banyak mana aku ponting. Tapi satu hari tu cikgu penolong kanan aku. Nama dia dia ni memang aku sayang dia. Cikgu Lun nama dia, Cikgu Lun. Dia Chinese. Dia pernah panggil aku, dia pernah duduk face to face dengan aku. Dia tanya kenapa, apa masalah, solution, nak buat macam mana. Aku cerita lah sampai Z kata bla 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 bla. And then kat situ baru aku ditempatkan dengan orang yang nak belajar. Aku duduk dengan orang nak belajar. And then cikgu yang mat aku tu semua tu ditukarkan dengan cikgu yang lain. Dan cikgu sejarah aku tu dibasuh and then dia yang tolong aku untuk apply kat OKU. Start tu lah aku dapat kat OKU. Dah lama lah jadi OKU kan. Maksudnya dah terima kat OKU. Kat tempat lah. Betul-betul aku dapat kat tempat. Tapi kat situ nak kata struggle-nya sekolah dengan normal ni memang satu je lah, pembelajaran kau lah. Automatik kau akan drop lah sampai nombor second lah, nombor 3 lah. Bawah sebab kita nak baca tulisan nak exam tu pun tak nampak. Takkan kau nak tiru kan? Nak cakap kawan baca nak soalan nombor 5 tu apa. Tak mampu. Dia sebenarnya sebab kita tak ada tools untuk kita belajar tu sebenarnya kan. Maybe kalau kita dah tahu yang kita ni ada masalah mata, dah ada device yang boleh bantu kita, mungkin dapat menolong kita lah. Tapi tak ada kan. So Acik sampai situ lah kau waktu tu form 3? Tapi dia lepas pada panjang cerita dah sebenarnya. Tapi lepas pada Cikgu Lun tu bantu aku, and then kat situ aku dapatlah seseorang yang bantu aku juga. Atira? Tanya tak pakai nama, jangan. Aku kenal dia daripada lah. Bukan. Orang lain man. Aku kenal dia pada form 2. Tapi daripada form 3 tu dia agak banyak bantu aku lah. Dan study. Dan Alhamdulillah lah PMR. Dapatlah juga skor daripada teruk sangat aku ni. Dapatlah skor. Dan tempat tu dapatlah kelelok. Alhamdulillah lah. Tu sampai situ lah. Okey lah. Maksudnya ada yang boleh tolong kan. Betul lah. Special kan. Mungkin ada orang kata hikmah di sebalik tu lah. Orang kata Allah tak bagi kau bantuan dari segi cikgu, dia hantar orang lain untuk bantu kau. Dalam kalangan pelajar tu sendiri. Okay man, kau punya cerita lah. Kau duk gelak-gelak orang. Sana tak kau? Aku form 1 mata aku pun dia lebih kurang macam form macam yang darjah 6, dia tak ada beza sangat. Cuma macam biasa aku tak tahu kalau macam belah-belah luar daripada Terengganu. Kedudukan dalam kelas tu memang dia ikut siapa cepat ke dia kira susunan macam mana. Kalau macam dekat yang aku tahu dekat Terengganu ni memang lelaki dibenarkan duduk depan. Selalu susunan macam tu. Maknanya perempuan memang duduk belakang-belakang lah. Kau kat macam Perak ke dah. Macam aku contoh satu kelas tu ada 4 row kan. 2 kanan 2 kiri. Kanan perempuan, kiri lelaki. Macam tu. Kalau dari segi siapa cepat je dapat tu pun ya juga tu. Kadang-kadang ikut lah kalau kau datang awal cuk tempat dengan member yang kau kenal kan. Tapi kalau kau nakai ke malam belajar, cikgu automatik akan ni lah split kau lah, pecahkan lah. Dia sebenarnya ikut guru kelas jugalah kan. Kadang-kadang ada guru kelas yang ikut korang lah. Kadang-kadang ada guru kelas yang nak ikut dia punya kepala otak dia lah. Okay, macam dekat Terengganu kebanyakannya macam tu lah. Kalau ada pun tu lah dia buat macam Acik tu lah. Tengok bilangan pelajar lelaki macam mana. Kalau boleh split sebelah-sebelah macam tu, dia akan buat itulah sebelah lelaki sebelah perempuan. Kalau tak memang lelaki conquer semua depan lah. Tapi macam aku okey jugalah.
aku dapat duduk depan. Tapi masa aku form 3 lah. Masa form 1, form 2 tu aku tak ada masalah ni. Form 3 lah baru aku rasa mata aku dia makin sempit tau. Dia bukan makin kabur. Kabur tu aku rasa macam dia sama lagi daripada darjah 6 tu. Makin lama makin sempit dan masa form 2 tu aku masih boleh gunakan dua-dua belah mata aku. Dan sampai form 3 aku rasa macam sebelah mata aku, belah kiri aku dah tak nampak. Tu pun sebab masa tu ada tak tahu dia kat sekolah dia ada macam ujian nak test tahap penglihatan lah, check sebelah mata kan. Tapi bila aku tutup mata belah kanan aku, mata kiri aku memang tak nampak apa langsung. Jadi aku pun tak expect apa-apalah, ingatkan macam just rabun tapi memang tak nampak apa. Aku pun buat tak tahu lah kan masa tu. Masa tu aku total Glaukoma ke bukan glaukoma. Glaukoma. Lepas tu macam aku pun masa sekolah start form 2 kot, seingat aku baru start main futsal. Aku dah minat main bola. Tapi sebab aku ada masalah mata jadi aku boleh main dengan geng-geng yang dah faham aku kan. Nak masuk tournament tu apa semua tak ada lah. Jadi masa aku main tu okey lagi. Start masa form 2. Masa form 3 tu aku dah macam ada masalah sikit lah untuk main dengan member-member aku. Jadi aku macam lagi kurang lah nak join dengan orang-orang luar kan. Lebih kepada member yang betul-betul rapat dengan aku. Tapi balik cerita kat sekolah balik. Tadi dia luar topik sikit, luar kawasan sekolah. Ni cerita kat sekolah balik. Masa aku itulah macam aku cakap tadi, masa aku sekolah menengah dia dah start pakai whiteboard. Jadi aku ada masalah sikit lah kat situ nak belajar. Dan kalau tak silap aku pertengahan form 3 ni aku pernah kena satu macam sakit mata yang merah yang gatal-gatal tu. Lepas aku kena tu dah baik dalam seminggu ke merah mata aku dapat cuti lah, takut sebab benda tu berjangkit kan. Memang kau duduk rumah main game kan. Lepas tu bila aku Anjir nampak. tu nampak lagi lah. Tapi bila aku dah start masuk sekolah kan, lepas seminggu cuti tu, aku perasan memang mata aku macam makin teruk. Masa tu aku buat tak tahu lah kan, mungkin efek kesan mata, sakit mata gatal-gatal tak hilang je. Aku buat tak tahu macam tu lah. Time tu mata hang belah mana kiri tadi yang kata tak nampak langsung. Belah kiri tak nampak. Memang total blind lah time tu. Maknanya. Tapi aku tak tahu benda tu tak nampak. Aku ingat aku expect just rabun. Aku tak anggap benda tu tak nampak. Aku anggap macam tu lah. Jadi tak ada aku rasa macam aku ni dah buta sebelah, tak ada. Aku just anggap aku rabun. Lepas tu lepas daripada yang sakit mata tu dia lagi rabun lah, lagi teruk rabun tu. Dah main game pun masa tu kalau ada kelas komputer kan, nak cari cursor mouse tu pun dia dah macam masalah sikit. Tu yang buatkan susah sikit lah kalau nak. Masa tu sebab form 3 dia ada apa yang buat kerja khusus kan, geografi, sejarah. Jadi untuk cari-cari bahan tu aku macam problem sikit lah. Jadi copy paste je lah waktu tu. Bayar tak? Tak ada bayar lah. Sebab masa tu aku belajar, aku ada tuition kelas tambahan, tuition kat luar. Jadi minta yang sekolah lain punya. Minta sekolah sendiri takut kantor ya, minta sekolah lain punya. Sampai member kelas aku pernah tak puas hati padahal aku punya kerja khusus aku bukan nak cakap apa, memang selekeh lah nampak. Dah siap print kan. Lepas tu ada satu bahagian tu print yang tak ada ink tu dah tak apa nak ada.
Tapi yelah dah cikgu minta nak kena hantar. Lepas tu aku dengan tak letak masa binding tu semua, dia ada letak yang bahagian plastik kat depan tu kan. Aku punya tak ada, memang semua kertas. Yang paling depan tu dengan ada kesan tahi cicak. Kesan tahi cicak lah. Ada kesan tahi cicak. Lepas tu bila dah binding nak ni lah masukkan gelung tu kan. Masa tu pergi kat koperasi beli, koperasi cakap yang saiz A4 tak ada. Jadi beli yang gelung yang panjang. Lepas tu ingatkan yelah bila kita duk macam bengkok-bengkokkan benda tu akan patah. Tapi dia tak patah-patah juga. Jadi hantar dengan gelung yang bengkok macam tu kat cikgu, tapi markah aku dapat markah tinggi. Member aku bukan main bengar lagi dengan aku. Tak ada tak cicak lagi. Mampir lah. Mungkin aku rasa cikgu kau fikir, ini mungkin ni kot corak kot, tak cicak Itulah 3D print. mungkin lah ke. Kita cantik. Dengan kau bayangkan gelung yang masuk main dengan bengkok yang kat ujung. Lebihan tu kan. Aku dah tarik tak putus-putus juga. Hantar macam tu cikgu. Lalat aku dapat markah tinggi. Tak ada nak kena betulkan apa. Tak payah nak kena buat balik ke apa. Member aku yang hantar, cikgu check pun ada yang kena betulkan. Jadi kira senang lah kerja aku. Tahu apa kerja khusus apa? Geo? Yang tu sejarah. Sejarah. Apa lah. Okey lah. Betul lah. Orang kata ada hikmah jugalah kau. Waktu tu aku tak nampak. Kalau aku nampak mungkin aku buat sendiri. Jadi banyak lah nak kena betulkan kot. Ni bila dah minta orang punya, selamat sikit lah. Itulah aku rasa tu je lah kot untuk form sampai form 3. Betul, form 3, PT3 kau macam mana? PT3 ialah sebab macam zaman korang PMR mungkin cikgu tak berapa. Okey. Zaman-zaman PT3 cikgu dah ramai yang okey. Aku alhamdulillah lah boleh skor lah masa tu. Satu cuma masa tu aku ambil ni aliran Arab. Cuma Arab aku tak boleh nak sekolah. Jadi kalau orang bagi tahu result, orang tanya result, aku akan bagi tahu tanpa Arab. Aku ambil 8 subjek. Aku bagi tahu result yang 8 tu yang Arab tu aku tak bagi tahu lah. Jadi orang pun tak ada tanya sebab jarang orang ambil 9 subjek kan. Jadi kira selamat lah. Tak adalah aib sangat. Kalau macam cikgu-cikgu semua okey man, tak macam aku lah. Cikgu sebab aku masa tu tak ada masalah sangat lah. Cuma dari segi tengok whiteboard tu okey lah, cikgu pun faham. Kalau aku tak nampak ke sebab aku pun bukan jenis rajin sangat. Kalau tak nampak aku tak buat. Jadi kalau cikgu marah pun memang aku tak nampak. Aku tahu bukan nak cakap punyalah liat. Aku memang kalau kerja rumah memang aku memang liat. Kira habis sekolah tu memang habis lah. Tak ada fikir pasal sekolah langsung bila balik rumah. Kau bayang tak masa tu aku pernah tak siap kerja rumah. Yang hari pertama tu okey lagi. Ada geng 3-4 orang. Cikgu cakap kau ambil buku kau siapkan. Duduk kat lantai depan kelas tau. Mana duduk lah. Tapi okey lah sebab 3-4 orang. Lepas tu esok hari tu cikgu ada bagi kerja rumah lain kan. Mana cikgu nak cek esoknya aku pun okey lah, mungkin kalau tak buat ni mungkin ada geng lah. Lalu esoknya tinggal aku seorang. Yang ni lagi kau yang seorang. Bila aku seorang cikgu minta buat kat luar kelas pula. Mana orang lalu lalang nampak aku duduk tercongok kat situ tengah siapkan kerja sekolah. Jadi aku tak ada nak salahkan cikgu sangat. Aku memang tak apa rajin lah waktu tu nak buat kerja sekolah. Tapi dari segi pembelajaran tu memahami tu okey alhamdulillah. Kau exam kau exam apa? Calon istimewa tak ada. Aku exam PMR okey lagi. Still PT3 maksud aku masih
Apa tak sedar diri. Masih pakai ni yang normal punya lah. Tapi kalau dari segi cikgu-cikgu tu, okey, cikgu-cikgu faham aku. Dan kadang tak tahu lah, mungkin aku tak ada rasa macam susah sangat sebab kadang tu tak tahu lah, dia semuanya okey lah. Rasa dipinggirkan lah. Macam aku dulu lebih kepada dipinggirkan lah, lebih fokus kepada ialah PMR kan, dia nak orang panggil apa dulu apa ada satu seminar ni macam score something macam tu lah. 6 bulan kot, 6 bulan sebelum PMR kot. Tak tahu korang ada tak. Macam sekolah aku 6 bulan sebelum PMR tu dia akan ada satu seminar tu, lepas habis sekolah tu kira kena ada kelas tambahan lah, macam apa macam push lah benda tu, push. So yang lebih macam aku ada dipinggirkan lah, macam kita nak attend kelas tu, kita nak belajar tapi cikgu nampak kita malas belajar sebab kita tak nampak kan. So dipinggirkan lah. Syamil tak apalah, tak payah. It's okay macam tu. Ada gitu. Oh, aku taklah, aku rasa mungkin ada benda-benda macam tu, tapi sebab aku tak nak. Sebab kau memang malas. Jadi cikgu cakap, tak apa ya, cek dengan kawan ke apa kan. Lagi aku suka. Ni kalau cikgu yang paksa-paksa aku nak belajar tu, yang tu lagi aku riba. Masa aku kena tukar formula zaman tu kan. Jadi macam kau kan, lantak. Tak boleh, Roman ni memang bad influence. Alright, so kita nak pergi seterusnya ke waktu SPM lah. Alright, so aku start dulu dengan cerita aku waktu SPM Form 4. Form 4 ni macam mana, sebenarnya waktu Form 3 tu aku calon istimewa sebenarnya. Aku tak tahu macam mana aku boleh dapat calon istimewa sebab aku rasa hospital hantar kat sekolah aku ataupun something like that. Aku tak minta pun, aku tak perlukan pun sebenarnya. Sebab aku kan kertas tu aku nampak, bayangkanlah kertas surat khabar siap jawab exam, besar gila bapak kan. So A3 kot. A3 rasanya tak salah A3. Taklah pasal surat khabar dia macam yelah seakan-akan lah. Saja je aku nak bagi hyperbola sikit kan. So senang cerita waktu Form 4 tu aku kat sekolah ni aktif juga kan, masuk bagai-bagai sekolah kan. Masuk pertandingan storytelling macam-macam lah benda kan. Ada skater sekolah yang aku masuk bagi nama je. Dan aku tengok member aku buat dan kita orang menang. Lepas tu Form 4 pun aku ada masuk roket roket semua adalah menang sikit. Lepas tu lepas tu waktu Form 4 tu aku ada masuk English drama. So kiranya aku berlakon. Kiranya aku berlakon sebagai waktu tu main character. Kita orang menang waktu tu untuk bahagian zone, dan kita orang pergi ke negeri, kita orang kalah kat situ. So waktu Form 4 ni sebenarnya start aku rasa macam bodoh sikit sebab aku pergi sekolah, aku dah start malas lah nak belajar. Sebab first of all, bila aku masuk kelas, aku tak ada member untuk aku nak tiru. Faham tak? Kalau kau nak tiru kan, kau kena ada position yang betul kan. Kau kena duduk dekat belah, tak silap aku dekat belah kiri kot. Tengok member kau kidal atau tidak . Aku tak pasti belah mana. Kan? Kalau kau nak tiru ikut meja kan. Kalau belah kanan, dia akan block dengan tangan dia nak menulis tu. Yeah, so aku punya position tak berapa nak cantik lah waktu tu. Dan waktu tu member aku yang apa nama tu, yang tak apa nak nampak tu, dia pakai spek mata. Sekarang ni dah makin okey lah kan. Spek mata dia dah tukar, spek mata dia, power dia dah okey. Dia pun dah pergi ke kelas yang first, aku masuk kelas yang kedua kan, sebab dia dapat straight A, tak dapat. So kira aku waktu tu dah hilang aku punya arah aku waktu tu. Aku dah malas lah nak belajar. Aku datang tu, aku nak masuk drama tu, aku nak menang. Okay, habis tu aku dah start malas lah. Aku dah start ponting kelas. Lepas tu aku dah waktu tu raya, lepas tu ada accident lah. Aku raya, aku accident. Alhamdulillah aku accident. So aku MC sebulan. So waktu aku MC sebulan tu, aku pergi ke Sabah tu. So memang aku tak belajar apa lah kan. Balik tu memang aku tak tahu apa. Memang result aku teruk. Tapi aku rasa result aku teruk pun aku tak dapat nombor last. Aku tak tahu lah. Okey lah. Aku rasa tak dapat nombor last.
Dan waktu tu sepatutnya kelas aku tu tak boleh nak turun lagi. By the way, aku ambil science tulen waktu tu. Bodoh sikit lah ambil science tulen kan. Aku pun tak tahu kenapa aku ambil science tulen. Rasa menyesal lah. So science tulen, kau bayangkan kan, aku rasa science tulen nak belajar yang susah dia maybe bagi aku bio tak susah sangat sebab baca. Maybe kimia kot. Kimia sebab aku duduk belakang kan lab tu. Fizik pun tak apa susah. Kimia aku paling menyampah kimia. Mungkin cikgu dia ke apa, tak tahu lah. So apalah. Lepas tu nak jadikan cerita waktu tu sebenarnya waktu tu kelas aku science tulen plus account, and then ada 4 sains 1, 4 sains 2 dengan 4 sains 3. 4 sains 3 tu tak ada account. Aku minta untuk diturunkan ke 4 sains 3 dan cikgu tak bagi waktu tu. Aku duk minta-minta lah kan. Duk push and alhamdulillah waktu tu teacher Wan, aku ingat ke nama dia. Teacher Wan dia bagi aku turun kelas dan dengan atas permintaan aku. Dan aku turun lah ke 5 sains 3 waktu tu. And then member aku yang daripada 4 orang pemalas waktu aku tingkatan 3 tu datang balik. Dia daripada sekolah mana? Sekolah teknik waktu tu. Dia kena buang dari sekolah teknik agaknya. Sebab dia fly. So dia datang, dia masuk kelas 5 sains 3. Dia masuk 5 sains 3. Tapi dia pun accident sekali dengan aku kat waktu tu. Dia pun accident dengan aku kat. So kaki dia pun tak apa nak elok lah. So nak jadikan cerita, dia pun selalu MC waktu form 5. Dan aku tu aku kena handle form 5 tu. Sini aku dah tak ada. Aku dengan member aku kena handle English drama ni. So aku kena buat skrip, aku kena buat cerita. Tapi member aku yang jadi main director lah, sebab aku dah take a role as a main actor. Okay. So and then aku pun ada buat audition untuk cari pelakon baru. So mungkin waktu tu cikgu terkejut lah bila aku yang pemalas, pendiam. Dia macam aku pendiam lah. Macam aku kat dalam kelas aku senyap je lah kan. Sebab tak nampak kan, diam lah. Meriah sekolah hang Pak. Asyik benda tu. So kita buat audition. Aku memang agak apa orang kata lantang sikit kan. So kalau tak okey lah kau kan. Kiranya datang lambat semua. Aku tak boleh waktu tu. So waktu tu kita orang masuk drama tu, kita orang tak menang nombor 1, dapat nombor 2. Hampir menang nombor 1 kan. So yang ironinya cerita English drama yang aku buat tu, aku buat cerita tentang orang OKU tu. Aku jadi lakon jadi orang OKU. Lalas betul-betul aku jadi OKU. Tak, bukan. Dia ni autistic autistic syndrome. Yes. Dia macam growth development lah problem. Patut boleh nombor 2. Mungkin feel tu sampai kot. Feel tu sampai. Mungkin aku rasa tak tahu lah. Nak ikutkan juri nangis je waktu tu sebenarnya cerita tu. Cuma tak pasti kenapa apa silap kita orang. So markah sikit je lah beza. So nak jadikan cerita habis drama tu aku dah start konten kelas, pergi CC. Ada hari sukan, aku pergi hari sukan, lepas tu pergi CC dengan member aku main League of Legends. Dah 10 tahun dah aku main game tu. Sampai sekarang siap League of Legends. Lama sel. So nak jadikan cerita itulah maybe sebab aku rasa malas nak belajar. And then member aku yang duduk sebelah aku tu dah selalu tak ada MC. Dan aku tu duduk kat belakang, kat tepi. Memang whiteboard tak nampak. And then ada satu waktu tu memang aku tak adalah setiap hari pun tank kan. Macam ada 1 minggu tu clear datang sekolah. Ada 1 minggu tu tak datang and then clear kan. Pandai-pandai kan. Lepas tu ada satu waktu tu which is Cikgu Ham. Waktu aku form 1 dengan jawab BM waktu tu. Sekarang waktu aku form 5 pun ajar BM. So kiranya kita jumpa balik lah waktu form 5 tu. Dia ajar aku and then waktu tu aku memang tengah buat kerja dan dia tanya-tanya soalan and then dia tanya kat aku. Aku ingat lagi, aku rasa aku nak cakap dalam podcast. Dia tanya kat aku, kamu ni Fahan dekat atas pentas kau main lagi kat dalam kelas pasif sangat, kenapa? Dia macam tak tahu pula masalah aku. Padahal
masalah aku tu memang aku dah memang ramai yang dah tahu kan aku punya masalah mata. Sebab nak cerita abang aku masuk sekolah tu ada masalah mata. So aku rasa ramai orang tahu lah aku pun ada masalah mata juga. Aku pun beritahu kat cikgu pun tahu. So tu lah. Bila cikgu cakap tu aku rasa sangat sensitif. Cikgu Haim ni apa? Melayu, Chinese? Melayu. Oh ya, dia ajar bahasa Melayu. Ya, dia betul lah. Aku tak pasti lah apa motif dia kan. Tapi dia, sebab dia cakap tu di depan orang ramai kan. Aku rasa waktu tu mungkin aku rasa downgrade lah kan. Kau tak boleh nak simply downgrade people kan. Karakter tadi tak habis lagi lah. Karakter. Yang down. Tak, so dah jadikan cerita waktu tu pun mata aku makin teruk. Waktu malam dah jadi kegelapan lah bagi aku. Memang whiteboard langsung tampak tak nampak. Aku siap ambil tutor mak aku, siap bagi tutor dulu lagi kan. Tutor private tutor kan untuk aku belajar maths, kimia. Private tuition. Akhirnya aku belajar dengan seorang lah. So tapi tu lah mungkin agak terlambat lah sebab lagi beberapa bulan je nak SPM. Tu lah mungkin aku lambat sikit lah nak sedar sakit mata aku. Waktu tu dah habis lah check appointment setiap tahun. Aku rasa waktu tu aku dah ada glaukoma. Mungkin tak perasan ke apa, tak tahu. Aku dah start datang sekolah. Tapi bila aku ada datang sekolah, aku dah minta kat cikgu yang jaga peperiksaan tu untuk aku dapat special candidates kan. Sebab aku tak nampak lah. Waktu tu memang ketah, memang susah nak nampak bagi aku. Dan aku pun memang memerlukan masa yang lebih. Tapi cikgu tu kata tak boleh. Sebab waktu aku tak nak korang bagi. Itulah paling bodoh sekali. Memang aku geram. Aku try apply, minta kat hospital semua, dapat semua. Memang banyak prosedur yang aku kena buat. Aku bagi. Tu lah, memang even graduation day pun aku tak pergi. Aku rasa aku tak berhak pun untuk graduate waktu tu. Gila ayat aku. Dan habis memang SPM tu memang tak dapat lah special. Yang paling bodoh sekali waktu first day SPM, aku tengah duduk perhimpunan, cikgu tu datang kat aku. Okay Farhan, kamu special candidate babi lah, last minute baru nak bagi tahu kan. Tak boleh ke kau beritahu je lah awal-awal kan. Aku so kiranya diorang beritahu aku last minute. Aku rasa diorang pun tak tahu kan. Yang aku tak faham macam mana sistem peperiksaan tu ada. Tapi yang aku tahu, aku last minute lah. Waktu form 3 tu aku dapat tahu awal juga. So waktu SPM tu aku jawab exam. Dan ada insiden. Okay, special. Ada insiden. Tahu aku dah cerita belum insiden? Tak tahu. Di mana aku jawab fizik paper waktu tu paper 2. Okay. Paper 3 tak jawab lagi. Aku duduk tengah-tengah tau. Aku duduk depan tau. So sekeliling aku ada perempuan. So kertas aku besar. Aku dapat kertas, aku buka. And then tiba-tiba aku tengah jawab ni. Aku macam tengah shock sendiri jawab kan. Aku tak check apa lah kan. Aku jawab. Ada budak sebelah aku pergi ke depan. Dia report. Dia cakap kertas aku bukan paper 2 tapi paper 3. So orang sekeliling aku semua kena kuarantin sekali lah. Tak boleh keluar habis daripada kelas tu. Semua memang kena kuarantin. So itu lah memang bocor lah. Aku pun tak faham kenapa aku dapat paper 2 kan. Aku pun tak faham kenapa member kau tu nak kena report. Bukan tengok lah. Member aku tak ingat. Tapi budak kelas lain lah. Budak kelas lain 2 kot silap aku. Aku tak ingat. Dah dapat bocor baik diam-diam kan. Boleh prepare. Tu lah. Tapi mungkin dia nak tolong aku juga kot. Same time kan maybe. Sebab aku pun dah lama tak datang sekolah. Aku tak tahu macam mana format paper 3 macam mana. Aku memang shock sendiri jawab je kan. Ini aku tahu yang tahu. So in the end SPM aku dapat teruk lah. Aku ada 1 fail at math.
Aku tak tahu MAC aku dapat apa. Kalau aku tahu angka tu mungkin dapat kosong. Aku tak tahu. Teruk saya MAC aku. So tu lah. Biasa tapi Mac. apa dia kalau macam aku kan, dia bila dapat yang special dia asing kan tau. Sama Kalau macam macam kau sekali kan. Tu lah. Aku tak pasti. Aku duduk dalam Memang dewan. seorang je dalam kelas. Aku duduk dalam ada orang dewan. baca kau jadi macam gitu kan? Aku tak adalah macam kan, cuma dia bagi paper yang besar, lepas tu lebihan masa. Aku seorang dalam tu. Oh ya, Dalam aku kelas. duduk depan sekali tu. Macam aku duduk memang. dengan budak accident, ada time tu orang accident patah kaki 2 orang. So aku duduk sebilik dengan dia orang. And then ada satu pengawas lah. Pegawai lah. Lupa dah aku. Pengawas peperiksaan. Kalau apa-apa dia boleh panggil dia tolong bacakan lah kalau kau nak lah. Tapi ikut atas pengawas juga lah. Rajin atau tidak. Aku ada kot dia offer, tapi aku cakap tak apa, aku baca sendiri. Oh, dia boleh baca kan? Dia boleh minta. Aku ada. Tapi ikut sebab aku jadi ada yang aku pernah minta tapi dia malas, dia buat bodoh je. Dia pergi isap okok. Aku ingat dia bawa okok je kat luar tu. Tu kan tak payung kat kau pula kan. So itu lah aku punya story daripada aku SPM. Aku ada lagi ke cerita lepas tu? Tak ada. Aku maybe lepas tu aku dah start rasa depressed lah. Waktu tu aku dapat tahu setahun kemudian lah, aku dapat tahu aku ada glaukoma. Aku kat OKU aku umur aku 20. Aku apply kat OKU. Tu lah yang kelakarnya. Tapi padahal aku rasa aku dah OKU sejak aku dah jenam lah. Tapi tu lah. So itu lah cerita daripada story aku. So Acik, kau punya cerita macam mana? HPM. Aku form 4, alhamdulillah aku dapat balik yang aku cerita tadi. Kawan best friend aku tingkatan 2 tolong baca aku. Aku dapat sekelas dengan dia. Yang mana yang form 3 ke form 2 yang tolong banyak? Form 2. Form 3 tu lain kan. Form 3 tu yang tak bantu. Yang aku dapat balik sekelas dengan member aku yang form 2 tu. Alhamdulillah lah, okey lah. Boleh belajar dengan orang kata apa, happy lah sikit. Okey lah. Okey, form 4 semua okey. Cikgu pun alhamdulillah ada yang okey. Atira ada? Atira tak ada. Aku tak contact dengan dia. Dia mana kelas apa tak ingat dah. Tapi form 4 cikgu pun okey. Maybe sebab dia orang, yalah sebab dah ada kes kan yang aku cakap tadi, penolong kanan tu bincang semua dengan aku kan. So mungkin penolong kanan tu bagi tahu pengetua bagi tahu cikgu-cikgu lain lah kot. So form 4 tu okey lah juga. Cuma kita nak belajar diri kita sendiri tu lah agak ni lah, terutamanya math lah. Math yang paling payah lah sebab tak nampak math. Lepas tu macam rumusan kan, BM kena buat rumusan something kena baca banyak-banyak kan. Aku babat tu agak fail lah. Lambat dah jadi lambat. Okey lah. Tak adalah stres sangat. Form 5 agaklah stres jugalah sebab yalah masing-masing nak score, nak kejarkan ni. So kita agak ketinggalan lah di belakang tu. Dan ada form 5 tu aku dapat satu cikgu juga. Cikgu tu pulau aku tu ya, cikgu BM. Aku ingat nama dia. Dia cikgu baru and then dia tak faham aku and then dia pulau aku. Laki perempuan. Dah kahwin belum? Perempuan. Dah tua repot lah tu. Cikgu baru. Dia macam pindah baru pindah lah macam tu lah. Dia macam pertukaran kan, aku tak tahulah. Tapi form 5 dia jadi ketua kelas aku dan dia tak faham aku dan dia pulau aku waktu PM. So kat situ ni lah struggle juga lah nak belajar tu. Bila aku nak hantar je sekolah apa tu, dia macam tak payahlah. Even sampai dia go kelas aku cakap kan baca kehadiran kan, baca kehadiran apa-apa nama aku dia lompat. Contoh Lokman, dan kat nama aku dia lompat. Lokman, Faan, aku tak ada. Sampai tahap bayangkan. Sebab aku malas, dia kata. Aku tak buat ajar sekolah, aku tiru, aku menyembang. Sebenarnya aku tak menyembang pun. Aku
tulis tu, yalah member aku tu bacakan aku tulis. Tapi dia kata aku menyembang. Dia report dekat cikgu ni, dia report dekat ayah aku. Ayah aku pun dah report tu. Bayangkan. So yang cakap apa? Aku tak tahu apa conversation orang. Tapi lepas pada tu, cikgu tu memang tak ambil tahu lah pasal aku. So aku struggle sendiri je lah. Belajar dengan kawan-kawan. Pergi jumpa mamat ni, pergi jumpa kawan ni, pergi jumpa orang tu. Belajar sendiri. Tak ada menarik sangat lah form 4, form 5 aku. And then aku lebih kepada ni lah. Aku macam Pak Angga. Tapi aku tak lebih kepada aktiviti tu. Aku lebih kepada uniform. Kawan-kawan ni. So aku lebih banyak ponteng kelas ke arah tu lah. Kalau macam ada latihan, kena keluar awal. Kalau ada camp, tak ada sekolah seminggu, 4 hari, 3 hari. Aku lebih kepada macam tu lah. Sebab aku malah belajar. Malah sebab tak rampuk nak belajar. And then tak ada betul sangat lah perempuan-perempuan. Tu SPM lah. SPM okey. Cuma tu lah nak sambung belajar tu dia agak fobia lah kat situ. Tak berani dah. Macam tu. Bukan tak mau belajar, nak masuk EU apa poli apa bagai tu memang nak masuk tapi tak tahulah. Aku pun kau boleh teringin tak nak masuk poli. Poli lain tu kan? Tak ada lah, politeknik lah maksud aku. Dia sebenarnya tak ingin nak masuk EU apa universiti benda-benda tu, IPTA apa tu, tapi bila kau dah ada experience yang menyebabkan kau nak belajar tapi tak boleh nak belajar dan kau tak ada pendedahan bab-bab pelihatan dengan barang-barang ke apa ke cara teknik apa tu, tak ada. Tu jadi tergantung lah kat situ. Tu lantak lah. Malah ambil tahu lah gitu. Dia jadi gitu lah. Oh, kira betul lah. Tak, kiranya waktu tu kau tak ada bantuan ke untuk kau baca ke apa waktu tu? Form 4, form 5? Macam kantar? Tak ada. Tak. Member aku tu lah. Member tu je lah yang tolong aku. Dalam exam, aku suruh dia buatkan rumusan exam. Suruh dia buatkan komek. Kau bayangkan lah, kalau nak exam pun memang kami akan duduk sebelah-sebelah. Dan dia akan setiap kali pelajaran yang aku memang tak nampak, contoh macam math apa semua tu, memang aku bagi retah kat dia, dia buatkan untuk aku. Wow. Bagus lah. Tapi ada cara lah. Dia kena buat rumusan. Benda-benda yang aku tak boleh buat lah. Macam yang menulis benda dia aku okey lagi. Tapi kalau yang macam ekonomi, aku belum ambil ekonomi, account 2. Ekonomi asas apa semua tu memang perlukan graf lah apa benda ni lah tu lah. So, aku tak mampu lah, aku tak nampak. Memang tak nampak. Ekonomi rumah tangga. Oh. Ekonomi asas. Aku kena account 2 dulu. Aku tak ada AMAT lah. Kalau ada AMAT dengan account tu hancur aku. Weh, betul tu. Account lagi lah. Apa? Ekonomi tu pun dah macam account lah. Dia dah basic account lah. Bawah sikit account. So kat situ memang tak nampak tu nak belajar. Memang tak nampak apa-apa hitam. Tak nampak whiteboard. Tak nampak. Redor je lah. Kalau kau Man macam mana Man? Kau punya SPM? SPM aku start daripada form 4 lah. Aku masa aku form 4 tu aku still boleh baca walaupun sebelah mata, tapi mata kanan aku yang nampaknya masih full lah awal-awal tahun tu. Sampai dalam bulan 5 ke bulan 6 dah setengah tahun aku rasa macam dah makin macam tak apa okey nampak kan, dah makin susah nak baca ni. Lepas tu bila waktu tu aku dah mula follow up dekat ni hospital. Aku lupa nak cerita waktu aku form 3 itulah aku baru tahu yang aku ada masalah glaukoma. Dan aku pergi hospital check apa semua kan. Start daripada tu setiap bulan kot aku ada follow up dekat hospital. Dan masa aku form 4 tu kan dia ada kalau yang macam Pak An tahu kot yang glaukoma dia apa scan yang dia nak check betul yang bila nampak cahaya tekan tu. Oh ni vision field test. Vision field. Saya tekan
Maksudnya dia akan cahaya daripada tempat tu akan keluar secara random lah dekat bahagian mana-mana kan. Dia nak tengok kita punya penglihatan tu nampak bahagian mana. Bila aku buat test tu, mata aku belah kanan tu dah separuh, bahagian bawah tu dah tak nampak. Jadi aku jadi makin susah lah nak membaca kan. Aku start perasan masa aku nak buat nota, waktu tu terpaksa buat nota sebab cikgu minta. Jadi aku buat nota tu, dia macam susah nak baca nota tu. Aku sampai kena buka spek aku kena tengok dekat-dekat tau. Memang muka aku dengan buku tu aku rasa dalam 5 cm je aku rasa. Memang betul-betul dekat lah aku salin nota. Maksudnya daripada buku rujukan, buku teks tu, aku dah nak kena dekatkan muka aku, lepas tu pindah balik dekat buku yang aku nak tulis tu. Kau bayang kalau nak salin nota macam mana. Tapi sama kan? Sama dengan aku kan? Tengok dekat-dekat, tulis dekat-dekat. Macam dah melekat muka dengan retas. Tapi yelah, yang tu untuk subjek pendidikan Islam, dan subjek tu je lah pun aku buat nota. Yang lain cuma bawa je lah. Betul ya. Sejarah yang paling penting tu. Banyak gila. Sejarah. Cikgu okey lah. Cikgu aku kira alhamdulillah lah. Dia ada effort daripada cikgu kan. Sampai dia ada bagi macam ringkasan untuk setiap bab tu kan. Dia printkan khas untuk aku tau. Yang untuk tulisan yang untuk aku senang nampak. Sampai macam tu sekali. Dia buat, tapi itulah sayangnya aku baca macam tu. Jadi nampaklah effort cikgu tu sampai dia sanggup printkan untuk aku kan. Lepas tu kalau untuk subjek yang macam math, lepas tu fizik, kimia, cikgu cuba nak ajar. Tapi aku cakap tak apa cikgu, nanti kesian orang lain pula terganggu. Aku pun pergi duduk belakang. Dah malam belajar. Tu lah. Macam kimia dengan fizik, bio tu kan, dia dalam makmal kan. Cikgu nak cuba lah, kadang tu cikgu tanya aku macam mana Lokman apa semua. Tak apa, okey. Aku pergi duduk dengan budak-budak yang yang macam aku lah. Duduk menyembang kat meja belakang. Jadi satu kelebihannya, walaupun aku macam tu, cikgu tak adalah nak marah bila aku tak buat. Sebab cikgu anggap aku tak nampak, tak apalah. Jadi terlepas aku kat situ. Cuma yelah memang tak dinafikan lah, memang untuk belajar tu memang ada masalah kalau subjek sains tu kan, yang part tu fizik, kimia, bio, math tu. Aku memang tak langsung lah, aku tak belajar langsung lah. Macam bio pun aku nak baca pun agak yelah dah nak kena dekat-dekat muka dengan buku tu kan nak membaca lah. Jadi agak susah lah. Aku kadang tu time aku rajin lah, aku dengar lah cikgu terangkan, walaupun aku tak nampak apa yang cikgu tunjuk tu, tapi dengar tu at least boleh lah sikit-sikit kan. Kalau bio macam fizik, kimia memang aku tak boleh buat apa dengan math. Sampai pernah sekali tu kelas kimia dalam makmal lah. Masa tu aku tak ingat mana budak-budak lain pergi mana, tapi tinggal aku orang lah dalam kelas dalam makmal tu. Aku pun tanya member aku, tadi cikgu ajar apa? Lepas tu member aku tu cakap, cikgu ni Lokman tak faham bahagian tadi. Sudah. Cikgu pun datang lah. Cikgu datang. Tadi Lokman awak tak faham. Awak tak faham bahagian mana? Tadi yelah dah cikgu dah. Cikgu nak ajar kan. Jadi yelah kita orang kata layan.
Lepas tu cikgu terang kan dia macam ni. Oh, okey cikgu. Okey lah yang pun aku jawab. Walaupun apa benda pun aku tak faham masa dia kata aja. Jaga hati ya. Jaga hati kan. Okey, lepas tu bila dah budak-budak lain semua dah masuk, sambung kelas macam biasa. Aku pun buat macam biasa balik sembang. Jadi kalau untuk belajar tu memang subjek 4 tu memang memang tak boleh lah. Dan aku pun fokus dekat yang lagi 6 subjek yang macam kena study sendiri kan. Macam math tu pun boleh lagi lah, aku tu pun belajar dengan member-member. Lepas tu yang lain tu aku study sendirilah sikit-sikit. Yang macam sejarah, lepas tu pendidikan Islam, bahasa Melayu tu study sendirilah. Dan lepas tu untuk SPM pula cikgu sekolah aku nampaklah dia bersungguh nak dapatkan special candidate tu untuk aku kan. Dalam beberapa hari, aku tak ingat berapa lama, tapi sebelum SPM tu dia dah bagi tahu aku apa semua kan. Dia nanti akan dapat lebihan masa apa semua. Okeylah, alhamdulillah masa aku exam tu aku diasingkan, aku diletakkan dalam satu kelas. Dalam kelas tu aku dengan pengawas pemeriksaan tu je lah. Dapat kertas besar dengan lebihan masa dalam sejam macam tu lah. Ada kot dapat yang 1 jam. Dia ikut percentage masa juga kan. Aku tak tahu macam mana dia punya kiraan. Tapi kalau yang subjek lain tu okey lah kan. Tapi bila subjek bio, fizik, kimia apa semua kan, dapat lebih. Tidur lah. Ya, kau bayangkanlah kalau waktu normal pun aku rasa macam dah lama. Lah, kau tak tahu ke yang kau boleh hantar je paper tu? Aku tak adalah tahu. Aku tahu tapi rasa macam yelah, tak syok lah. Aku pun duduk lah kadang buat belik-belik soalan. Lepas tu aku tidur. Sampai pernah aku nak jawab. Paper biologi, bio kot. Aku dah tidur sampai itulah yang pengawas tu dia kejut aku. Tanya nak jawab lagi lah. Aku cakap dah boleh hantar. Lepas tu hantar. Masa aku tak tahu berapa puluh minit lagi ada, memang panjang masa. Tapi aku rasa kalau subjek lain tu yang macam BM apa semua pendidikan Islam tu membantulah lebihan masa tu. Jadi okey lah pada aku sistem tu. Kan tak minta tukar kelas dulu mana? Dapat kelas ni? Aku tak tukar. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin aku acah-acah pandai ke. Betul tu. Cuma tu lah. Yang tu je lah. Pengalaman aku time sekolah. Okey lah. Aku rasa kau contoh yang buruk dulu untuk orang ramai. Serius. Tolong. Macam aku nak belajar tapi tak boleh nak belajar. Macam hang. Aku rasa cikgu tahu ada Lokman bukannya nak belajar mana pun, biar je. Kita buat-buat je macam nak tak nak kat dia. Acah-acah je lah. Salah aku tak dapat situasi macam hang man. Cikgu fizik aku bukan main ambil berat. Siap tanya pasal mata aku, keadaan mata aku ni macam mana sekarang. Tapi itulah. Dalam kelas dia aku pergi belakang, aku sembang. Lepak dengan budak-budak ni. Tapi itulah, aku tak tahu dia kira macam mana kan. Macam hang nak belajar kena macam tu. Aku yang tak apa nak belajar ni dapat situasi macam tu lah. Menarik. Pengalaman aku time sekolah tu. Betul lah. Aku rasa kat sini kita orang bukannya nak kutuk cikgu ke kan, nak permainkan cikgu ke. Aku rasa ada cikgu yang okey, ada yang cikgu yang tak okey lah. Sama macam manusia. Ada manusia yang rajin macam Makcik, ada manusia yang malas macam Roman. Okay.
So tu lah aku harap kita punya perkongsian kali ni dapatlah dimanfaatkan untuk mungkin ada orang yang minor sial. Pasal aku orang yang bersekolah kan, sebab sekarang ni pun sekolah pun macam ada isu juga kan. So sajalah untuk kita orang share untuk korang yang mungkin tak sedar yang korang ada masalah mata ataupun korang dalam mode denial. Okay, mungkin korang mode dalam mana ada aku rabun je, aku rasa kalau korang dah rabun atas dalam 50% tu korang ada kira buta lah, blind lah tu. Tolong terima je lah hakikat. Kalau korang tak boleh nak sembuh tu, terima je lah hakikat. Alright, korang belajar kat OKU. Tak payah cakap atas aku tak buta, saya rabun je. Tak kau mah. Saya rasa macam kita tiga ni time tu tak dapat pendedahan kan tentang sekolah pendidikan khas kan. Betul. Sebab orang aku pun yang aku pun tak tahu yang partially blind ni kira apply kat OKU. Betul tak? Kan? Macam Lokman, aku rasa waktu kau form 4 kau tahu kan? Ke form 5? Tapi aku tak apply lagi kat OKU masa tu. Form 3 aku tahu aku ada glaukoma, tapi aku tak apply lagi kat OKU. Aku tak ingat bila dapat. Dia sebenarnya salah daripada sekolah dengan hospital lah sebenarnya kan. Tak bagi tahu. Dan salah dia sendiri jugalah obviously. Sebab tak tahu. Tapi aku rasa dalam arus pemodenan, gila siap. Arus pemodenan sekarang ni. Arus pemodenan ni aku rasa awareness tu ada lagi tinggi lah kot. Korang boleh cari ya. Just tekan je keyboard tu, search je Google. Kan apa benda yang boleh bantu. Aku rasa kalau korang dah buta, aku rasa ataupun partially blind, bukannya itu penghujungnya. Ada lagi selok-beloknya. Ikutlah korang punya cita rasa korang nak minat apa kan. Kalau korang minat business, ada benda ni. Kalau korang minat yang biologi, maybe korang boleh pergi ke urut ke kan. Kalau mana dia tak minat biologi. Tapi dia minat biologi yang bahagian lain. Okay, so sampai di sini saja. So kita nak ucapkan korang selamat berpuasa. Puasa jangan tinggal. Alright. Dan juga kita orang nak cakap lama juga kita orang podcast ni. Okay, so sampai di sini saja. Alright. Korang boleh pergi ke kita orang punya social media, Facebook, ke Instagram. Korang boleh tekan like, tekan follow. Alright, so kalau korang suka video ni, korang boleh tekan butang like. Kalau korang tak suka, korang boleh tekan butang dislike. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, Percaya Gelap. Kan Gelap. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.